Mudah faham, senang skor SPM bersama PTTI Pencetakan Akhir SPM. Belajar sekejap je, dah faham dengan PTTI. Hai, saya Serais dan anda sedang menonton PTTI Pencetakan Akhir SPM. PTTI ni sangat special sebab dia adalah pusat tuition online yang pegang rekod pelajar paling ramai skor straight A's dalam SPM. Sebab itulah PTTI diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Kan? Hebat kan? Okey, saya nak bagi tahu program ini adalah inisiatif PTTI untuk support awak, bagi awak cepat faham semua subjek yang awak rasa susah tu. Jadi sebelum kita start kelas, ini adalah kisah Nurul Izzah binti Abdul Zamani yang pada asalnya gagal subjek SPM. Tapi selepas belajar di sekolah dan menerima bimbingan saat akhir daripada PTTI, Nurul Izzah berjaya ubah grade gagal dia tu ke A SPM. Well done Nurul Izzah. Kepada anda yang sedang menonton dari rumah, especially awak yang masih lagi struggle dengan subjek SPM, my advice to you, kalau Nurul Izzah boleh dari gagal ke A dalam masa yang singkat, awak pun boleh juga. By the way, untuk awak yang menonton dari rumah lagi, awak boleh WhatsApp di nombor yang tertera 011-5173-0984 untuk bertanya soalan akademik yang berkaitan dengan kelas hari ini. Awak dah ready ke? Dah, okey. Jom mula kelas Sejarah dengan Serozi. Silakan. Hai, saya Serozi. Skor A dalam Sejarah SPM dengan saya. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih Serais. Bertemu kembali dalam rancangan PTTI Pencetakan Akhir. Alright. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada topik yang sangat penting dalam sejarah, iaitu kita akan fokus kepada topik kebangkitan nasionalisme. Okey, jom kita pergi kepada bahagian yang pertama. Kita pergi kepada format dahulu. Okey. Jadi untuk sejarah kamu akan diperuntukkan dua kertas, iaitu kita ada kertas pertama dan juga kertas kedua. Alright, kertas pertama ada 40 soalan objektif, 40 markah, 1 jam masa diperuntukkan, dan untuk kertas dua ada dibahagikan dua bahagian. Bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A adalah soalan struktur, 4 soalan, 40 markah, dan bahagian B kamu akan diberikan 5 soalan, pilih 3 je. Alright, dan 1 soalan 20 markah. Okey, alright. Jadi ini adalah kita nak pergi kepada yang seterusnya adalah soalan-soalan popular dalam SPM. Okey, dalam kotak pertama adalah soalan popular semasa kamu punya pentaksiran, iaitu kotak pertama adalah soalan popular semasa tingkatan 4 dan kotak kedua adalah soalan popular semasa tingkatan 5. Dan fokus pada hari ini macam saya cakap, kita nak belajar tentang nasionalisme. Okey, semua dah ready ke? Okey, pelajar di rumah dah ready, di studio dah ready ke? Okey, alright. Jom kita pergi kepada yang pertama. Okey, bila kita belajar tentang maksud tentang nasionalisme, perkara penting yang kamu semua kena tahu adalah apa maksud nasionalisme itu. Kalau murid-murid tak tahu maksud nasionalisme, susah untuk kamu belajar tentang topik ini. Okey, jadi maksud nasionalisme dekat sini ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap negara dan bangsa. Tapi perasaan ini tak semua orang ada tahu. Hanya masyarakat yang mengalami penindasan dan juga penjajahan saja akan ada semangat nasionalisme ini. Saya nak tanya kepada murid-murid di rumah dan di studio, kita suka tak kena tindas atau kena jajah? Tak suka. Jadi bila kita tak suka, kita akan buat apa? Kita akan bangkit dan kita akan berjuang. Kita akan melakukan perjuangan dan kebangkitan rakyat untuk menentang penjajahan tersebut, untuk menentang penindasan tersebut demi mendapatkan kebebasan politik, ekonomi dan sosial. Jadi 4 poin ini akan menyumbang kepada 4 markah. Selalunya soalan dia akan peruntukkan 2 markah minimum dan 4 markah maksimum untuk kamu. Jom kita tengok kepada soalan. Kalau kamu tengok dekat sini, soalan, apakah yang anda faham tentang konsep nasionalisme? Dia bagi markah penuhnya 4 markah. Dan kalau tengok kat sini, pertama kamu kena tulis dahulu dia punya kepada ayat dia. Tengok kat sini, inilah contoh jawapan. Konsep nasionalisme membawa maksud cinta yang mendalam terhadap negara dan bangsa. Seterusnya, semangat ini akan muncul dalam kalangan masyarakat yang mengalami penindasan dan penjajahan.
Seterusnya, penindasan ini akan membawa kepada kebangkitan dan perjuangan masyarakat untuk menentang penjajahan demi mendapatkan kebebasan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Kalau kamu tengok kat sini, 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah. Cukup kan 4 markah? Jadi kalau soalan tanya 2 markah pun kamu dah dapat markah penuh dah kalau kamu tulis lebih dekat sini. Nasihat saya, dalam pentaksiran kamu, tolong tulis lebih. Kurang jangan. Lebih tak apa. Nak jadi pelajar, nak jadi murid-murid dalam mata pelajaran sejarah ni, kita kena banyak bersedekah. Bersedekah point supaya kita dapat markah yang banyak. Okey. Ini yang kita nak pergi pada hari ini. Kita akan go lebih dalam lagi, iaitu tentang peristiwa nasionalisme di Barat. Jadi ada 3 peristiwa penting yang kamu kena tahu. Yang pertama, kita ada peristiwa Revolusi Keagungan. Alright, pada tahun 1688. Yang kedua, kita ada Revolusi Perancis pada 1789. Okey. Dan yang ketiga, kita ada Revolusi Amerika pada 1776. Jadi selalu masalah murid-murid adalah macam mana kita nak ingat ketiga-tiga peristiwa ini. Ada dia punya teknik dia. Ada akronim untuk memudahkan murid-murid untuk mengingatinya. Alright. Jadi kita pergi cara macam mana untuk kita mengingati akronim ataupun teknik ini dan macam mana nak mengaplikasikan dalam kamu punya soalan untuk mudahkan kamu menjawab. Okey. Kita pergi kepada formula dulu. Biasa kalau masuk kelas saya, kita tahu kita ada macam mantra. Bukan mantra lah, akronim ataupun teknik. So macam mana cara mudah nak ingat, Kita ikut akronim 3P. Apa pula tu 3P, Okey. So kita pergi kepada 3P. P yang pertama adalah penindas. Ingat tak tadi awal-awal masa maksud nasionalisme saya ada terangkan. Okey? Saya ada terangkan yang mana semangat nasionalisme ini akan muncul dalam masyarakat yang mengalami penjajahan, penindasan. So maksudnya kalau tak ada penindasan, tak ada penjajahan, maksudnya tak ada nasionalisme tersebut. Jadi yang pertama kita nak cari dahulu siapa penindas, siapa penjajahan yang menindas rakyat di sesebuah negara. Yang kedua, kita nak tengok bila rakyat dah kena tindas, apa yang akan berlaku? Rakyat akan bangkit. Rakyat akan berjuang untuk menentang penindasan tersebut. Okey? Boleh? Okey. Jadi itu adalah yang kedua. Okey? Yang ketiga adalah kita nak pergi kepada apa yang ketiga, iaitu perubahan. Okey? Jadi bila rakyat dah menentang, okey? Dekat situlah kita nak tengok apa perubahan yang berlaku kepada negara tersebut. Apa kesannya? Sebab itu dia pergi kepada P yang ketiga, iaitu perubahan. Jadi bila kamu nampak perubahan dekat sini, so kita tahu ada 3 P. P pertama adalah penindas. Kita kena tahu siapa yang menindas sesebuah negara tersebut sehingga rakyat-rakyat akan wujudnya perjuangan untuk menentang penindasan tersebut. Dan bila rakyat dah menentang, dekat situlah negara tersebut akan mengalami perubahan ataupun kesan kepada negara tersebut. Jadi macam mana kita nak aplikasikan untuk kita ingat peristiwa-peristiwa ini menggunakan teknik 3P. Okey, jom kita pergi kepada yang pertama. Okey. So yang pertama kita pergi kepada Revolusi Keagungan. Okey. Di Revolusi Keagungan berlaku di England pada 1688. Okey. Yang mana ingat saya dah tulis dekat sini P, penindas, perjuangan dan juga P, pandai, perubahan. Okey. Jadi kita pergi kepada penindas dulu. Ingat, dia mesti ada. Alright, dia mesti ada penindas yang menyebabkan semangat nasionalisme itu muncul. Jadi penindas dekat sini adalah datang daripada kalangan raja. Okey, kamu kena tahu penindasan ini tidak semestinya datang daripada penjajah. Ada negara yang tidak dijajah tapi melakukan penindasan. Jadi kadang-kadang negara tersebut akan ditindas oleh pemerintahnya. Jadi dekat England, penindasnya yang menyebabkan rakyat England ini bangkit adalah Raja James. Dan Raja James ini adalah raja yang berkuasa mutlak. Maksudnya raja yang mempunyai kuasa yang penuh, pandai. Okey. Jadi apa yang Raja James ni buat? Jadi Raja James ini telah membelakangkan parlimen. Jadi apa itu parlimen? Parlimen adalah satu badan untuk kita menggubal apa? Pandai murid-murid di studio. Untuk kita menggubal undang-undang. Jadi sepatutnya undang-undang dibuat oleh parlimen. Tapi Raja James telah membelakangkan parlimen.
Alright, jadi itu yang pertama. Jadi tindakan Raja James ini telah menunjukkan bahawa Raja James telah menindas hak asasi rakyat-rakyat di England. Jadi kalau kamu jadi rakyat England kan, apa kamu akan rasa kat sini? Kamu akan rasa macam, ish, mana boleh macam ni? Kita kena berjuang. Kena adanya apa? Pandai. Kena adanya perjuangan. Kita kena bangkit menentang penindasan tersebut. Kat sinilah rakyat bangkit dan melakukan, orang kata, perjuangan. Dan kita tengok perjuangan rakyat untuk menentang sistem Raja Mutlak ini adalah, kat sini kita ada rakyat. Alright? Dan ada dua lagi karakter dekat sini, iaitu Mary dan juga Raja William atau William of Orange. Mereka juga adalah kerabat diraja. Tetapi Mary dengan Raja William ini, mereka tak setuju dengan tindakan Raja James. Mereka lebih menyokong tindakan daripada rakyat. Jadi apa yang berlaku dekat sini? Dekat sinilah Mary dan William ni telah membantu rakyat-rakyat untuk menentang dan menggulingkan, menjatuhkan pemerintahan Raja James. Tapi apa yang berlaku kat sini? Raja James tahu. Raja James tahu yang orang kata rakyat-rakyat ingin menjatuhkan beliau. Jadi apa yang berlaku? Beliau telah melarikan diri ke Perancis. Pergi lari kan. Okey. Dan dekat sini apa yang berlaku kita tahu? Dekat England dah tak ada pemerintah lah sebab raja ni dah melarikan diri. Bila raja dah melarikan diri, tak ada pemerintahan, dekat situlah Raja William telah dilantik atau ditabal sebagai pemerintah yang baru. Tapi rakyat-rakyat dekat England, dia tak nak Raja William ni ikut jejak langkah Raja James, membelakangkan parlimen dan sebagainya. Jadi untuk demi menegakkan kedaulatan parlimen, dekat sinilah rakyat England atau parlimen di England telah menegakkan satu undang-undang yang bernama Bill of Rights. Yang mana Bill of Rights ni satu undang-undang yang memberi keutamaan kepada parlimen untuk menggubal undang-undang dan juga mengutip cukai. Maksudnya kat sini sedang kata Bill of Rights ini dia memberikan kuasa kepada parlimen saja. Tak ada orang lain boleh buat undang-undang termasuk raja. Dan kat sini bila Raja William dilantik menjadi raja baru di England, adakah Raja William kena follow? Kena ikut? Kena ikut atau tidak? Kena ikutlah. So dekat sinilah kita nampak bahawa kuasa atau kedaulatan rakyat, kedaulatan parlimen itu telah ditegakkan sejak Raja William menjadi pemerintah yang baru. Dan itu yang membawa kepada perubahan. Yang mana konsep Raja Mutlak tersebut yang dipegang oleh Raja James telah berubah. Nampak tak? Dia berubah kepada konsep Raja Berperlembagaan. Apa pula Raja Berperlembagaan ni, sir? Saya tak fahamlah Raja Berperlembagaan ni, sir. Dia ada dua konsep raja kat sini yang kamu kena tahu. Dalam negara-negara yang menggunakan sistem raja, kita ada dua jenis konsep raja. Raja berkuasa mutlak dan Raja Berperlembagaan. Apa beza dia? Apa perbezaan antara dua-dua ni, sir? Okey, ini perbezaan dia. Jom kita tengok. Okey, perbezaan antara Raja Mutlak dan Raja Berperlembagaan. Raja Mutlak adalah atau ialah raja berkuasa penuh. Maksudnya raja itu boleh berkuasa sepenuhnya dalam negaranya dan undang-undang dibuat oleh raja atau digubal oleh raja itu sendiri. Dan konsep raja berkuasa mutlak ini juga kita panggil sebagai kedaulatan tradisional. Berbeza dengan konsep yang seterusnya iaitu Raja Berperlembagaan. Raja Berperlembagaan ni macam mana, sir? Maksudnya dia bukan raja ke? Raja Berperlembagaan maksudnya adalah raja tersebut dia kena apa? Mengikut undang-undang. Pandai, dia kena mengikut undang-undang. Maksudnya kat sini undang-undang itu tidak lagi digubal oleh raja. Undang-undang digubal oleh siapa? Digubal oleh parlimen. So maksudnya dalam sesebuah negara yang menggunakan konsep Raja Berperlembagaan ini, raja itu masih lagi pemerintah yang paling tinggi, tetapi ada undang-undang atau perlembagaan yang berada di kedudukan yang lagi tinggi daripada raja, iaitu kita panggil perlembagaan lah atau undang-undang. Jadi undang-undang ini perlu diikuti oleh seluruh rakyat termasuk dengan raja. Sebab itu kita panggil Raja Berperlembagaan ataupun raja yang mengikut undang-undang. Faham dekat situ? Jadi konsep inilah yang kita panggil sebagai konsep kedaulatan moden. Dapat beza dekat sini? Apa beza Raja Mutlak dengan Raja Berperlembagaan? Dapat tak? Dapat. Dan konsep Raja Berperlembagaan ini adalah dipopularkan oleh siapa? Dipopularkan oleh John Locke melalui karya beliau yang bernama Two Treatises of Government. Nampak dekat sini.
So sekarang ni kamu tahu, okey, kalau negara kita hari ini kita ada raja tak? Kita ada sistem raja. Dan sistem raja yang kita guna pakai pada hari ini adalah sistem raja berperlembagaan. Maksudnya raja yang mengikut undang-undang. Jadi kalau kamu tahu perbezaannya tadi kan? Perbezaan antara Raja James dengan Raja William. Nampak tak perbezaan dekat situ, perubahan dekat situ? Raja James dia membelakangkan parlimen. Bila dia membelakangkan parlimen, maksudnya dia membuat undang-undang sesuka hati. So menunjukkan dia adalah berkuasa penuh. Tapi bila sampai ke Raja William dah mula mengikut undang-undang. Bila Raja William dah mula mengikut undang-undang, itu menunjukkan bahawa konsep perubahan sistem pemerintahan itu dah berubah. Raja masih lagi ada, tetapi raja di England dah mula mengikut perlembagaan. Faham dekat situ semua? Jadi itu baru satu peristiwa. Masih lagi ada dua lagi peristiwa, iaitu kita nak tengok revolusi Perancis dan juga revolusi Amerika. Okey. Jadi menggunakan teknik yang sama, 3 apa? 3 per. Nanti kita akan pergi kepada bahagian yang seterusnya nanti selesai. Okey, faham. Itu dia tip untuk senang faham nasionalisme barat sejarah. Nak belajar dengan PTTI secara online? Boleh. Join je program Seleko Saat Akhir SPM PTTI. Sebab program ini sangat special. Dia akan cover topik-topik penting beberapa minggu sebelum SPM. Layari ptti.my untuk dapatkan jadual dan info penuh. Jangan ke mana-mana sebab next kita akan mula belajar formula Petopeti dengan Sir Rosie. Kita kembali selepas ini dalam PTTI Pecutan Akhir SPM. Layari ptti.my sekarang bagi Seleko Saat Akhir SPM. Layari ptti.my sekarang bagi Seleko Saat Akhir SPM. Belajar sekejap je dah faham dengan PTTI. Best kan? Saya Serais dan anda sedang menonton PTTI Pecutan Akhir SPM. Hari ini, subjek yang kita akan belajar adalah sejarah. Untuk awak yang menonton dari rumah, awak boleh WhatsApp di nombor yang tertera 011-5173-0984 untuk bertanya sebarang soalan yang berkaitan dengan kelas hari ini. So, jom kita teruskan kelas. Silakan, Sir Rosie. Terima kasih, Serais. Okey. Tadi kita dah belajar tentang teknik atau akronim 3per, betul? Tapi kita belajar satu je. Mana cukup, Sir, nak ambil pentaksiran kat sini. Kena belajar lagi 2, betul tak? Jadi kat sinilah kita akan fokus kepada 2 lagi peristiwa, iaitu berkaitan dengan revolusi Perancis dan juga revolusi Amerika. Menggunakan teknik yang sama, iaitu teknik apa, murid-murid? 3per, betul. Tepat sekali. Okey, ingat, saya ulang sekali lagi. Per yang pertama adalah penindas, yang kedua adalah perjuangan, yang ketiga adalah perubahan. Ingat, dalam minda kamu. 3per. Boleh? Okey, jadi kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu revolusi Perancis yang berlaku pada 1789. Okey? Jadi, kita tengok, masih saya letak dekat sini 3per, iaitu penindas, perjuangan dan juga perubahan. Kita cari dulu siapa penindas kepada masyarakat Perancis ini. Dan penindas kepada masyarakat Perancis ini masih lagi dalam golongan raja. Iaitu Raja apa? Raja Louis. Dan Raja Louis ni sama macam Raja James yang di England, iaitu raja berkuasa mutlak. Jadi apa bentuk penindasan yang dilakukan oleh Raja Louis ni? Jadi Raja Louis ini dia memiliki pelbagai keistimewaan. Maksudnya kat sini raja itu dia boleh buat apa saja, dia ada pelbagai keistimewaan. Dan rakyat pula hidup dalam keadaan sengsara. Okey, yang mana rakyat terbeban dengan cukai. Raja banyak privilege, rakyat pula dibebankan dengan cukai. Jadi kat sinilah rakyat rasa terbeban. Kenapa raja hidup dalam keadaan yang mewah, dalam pelbagai keistimewaan, tapi rakyat hidup dalam keadaan sengsara, kena bayar cukai pula. Jadi kat sinilah rakyat akan mula munculnya apa? Perjuangan. Rakyat akan mula berjuang. Jadi perjuangan rakyat ini akan menggunakan konsep apa? Konsep kebebasan, persamaan dan persaudaraan.
Yang mana dekat sini rakyat Perancis ini dia sama, dia ingin menentang pemerintahan beraja, tetapi kalau dekat England kita tahu perbezaan dia, mereka masih inginkan raja, cuma sistem beraja itu berubah daripada raja berkuasa mutlak kepada raja perlembagaan. Tapi dekat sini rakyat Perancis pula mereka inginkan kebebasan. Maksudnya kat sini mereka tidak ingin lagi hidup di bawah pemerintahan beraja. Mereka inginkan kebebasan dan mereka inginkan konsep persamaan dekat sini. Alright, dan konsep kebebasan, persamaan dan persaudaraan ini dipopularkan oleh siapa? Dipopularkan oleh seorang tokoh di Perancis iaitu bernama Rousseau. Okey. Jadi dalam buku teks kamu, okey, nama ni panjang, tapi bolehkah kalau saya ingat satu nama je, sir? Boleh, tak jadi masalah. Tak perlu kamu nak tulis nama penuhnya. Nama si pendek pun tak apa. Yang mana Rousseau ini telah menulis sebuah buku atau karyanya yang bernama The Social Contract. Yang mana The Social Contract ini dia menerangkan tentang apa? Dia menerangkan tentang hasrat umum ataupun suara rakyat lebih penting daripada raja atau daripada segala-galanya. Maksudnya rakyat yang perlu diutamakan. Dekat sini rakyat mula sedar, alright, kita perlu menentang. Kalau raja itu zalim kepada rakyat, kita boleh bangkit dan menentang raja tersebut. Dekat sinilah rakyat mula bangkit dan menggulingkan institusi beraja dengan menggempur penjara Bastille. Penjara Bastille ini menempatkan tahanan-tahanan politik, musuh-musuh Raja Louis dekat sini. Jadi untuk membantu rakyat, rakyat telah menggempur ataupun membebaskan tahanan-tahanan politik ini bagi membantu rakyat menggulingkan institusi beraja. Jadi kat sini berjaya tak institusi beraja di Perancis digulingkan? Yes, beraja. Dekat situlah ada perubahan tak? Ada perubahan tak? Ada perubahan, pandai. Yang mana perubahannya berlaku daripada sistem beraja berubah kepada sistem republik. Yang mana sistem republik ini adalah sistem yang mana pemerintahan di sebuah negara itu tidak lagi menggunakan raja. Berbeza kan dengan England tadi. Awalnya macam sama, tapi at the end perubahannya adalah dekat Perancis tidak lagi menggunakan sistem beraja dan sampailah ke hari ini. Raja terakhir untuk Perancis adalah Raja Louis. Nampak tak? Saya gunakan 3 per dekat sini. So kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu Revolusi Amerika pada 1776. Masih lagi 3 per. Siapa penindasnya? Dekat Amerika ni berbeza. Amerika ni, penindas dia adalah penjajah. Bukan dalam kalangan raja. Dia sama macam negara kita Tanah Melayu atau negara kita ditindas oleh penjajah. Jadi apa yang Amerika ni buat, apa yang penjajah British ni buat adalah mereka telah ataupun penjajah ni telah tidak melindungi hak penduduk. Mereka nak menjajah tapi tidak melindungi hak penduduk. Dan yang kedua adalah bila mereka tidak melindungi hak penduduk, rakyat-rakyat Amerika pula tak ada wakil dalam parlimen. Maksudnya tak ada wakil rakyat yang nak menyuarakan. Orang kata memberikan suara rakyat dalam parlimen British. Dan yang ketiga pula yang paling teruk adalah sama macam dekat Perancis, rakyat dikenakan cukai. Macam-macam cukai kena bayar. Akta gula lah, akta stamp lah, akta teh lah. Nak beli gula pun kena pakai cukai. Macam-macam semua benda nak pakai cukai. Jadi benda inilah yang menyebabkan rakyat rasa terbeban. Rakyat dah kena tindas, okey? Akta cukai lah, macam-macam cukai yang kena bayar. Jadi apa yang rakyat buat? Rakyat akan bangkit. Akan adanya perjuangan dekat sini. Jadi macam mana cara rakyat ini menentang penjajah British adalah dengan menggunakan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Maksudnya apa, sir? Maksudnya diorang tak nak bayar cukai. Maksudnya mereka tak nak bayar cukai selagi perwakilan tidak dipilih dalam kalangan pemimpin Amerika. Dan dekat sini juga rakyat Amerika mula sedar bahawa kalau kita nak menjaga kebajikan rakyat Amerika, kita tak boleh bergantung kepada British. Kita kena mendapatkan kemerdekaan untuk negara kita. Dekat sinilah berlakunya penubuhan Kongres untuk memperjuangkan kemerdekaan, yang mana Kongres ini dipelopori atau ditubuhkan oleh 2 pemimpin penting dalam masyarakat Amerika, iaitu George Washington dan Thomas Jefferson. Okey. Jadi kat sini bermulanya peperangan antara British dan rakyat Amerika untuk mendapatkan kemerdekaan. Perang. Akhirnya mereka berjaya mengisytiharkan kemerdekaan pada 1776. Tapi British tak berputus asa. British cuba untuk mendapatkan kembali Amerika. Walaupun dah berperang, perang tak berjaya. Akhirnya British cakap, tak apalah, ambillah
Amerika ni kita berikan, kita akui kemerdekaan untuk Amerika dan British mengakui kemerdekaan Amerika pada 1783. Dan apa yang ketiga dekat sini adalah kita nak tengok perubahan. Apa perubahan dia? Daripada orang kata peristiwa nasionalisme ini. Okey, perubahannya adalah kita dapat tengok tanah jajahan atau jajahan sebuah tanah yang dijajah telah berjaya dimerdekakan. 13 tanah jajahan disatukan dan dekat sinilah negara baru ini menggunakan konsep pemerintahan demokrasi dengan nama Amerika Syarikat atau dalam bahasa Inggerisnya United States of America. Tapi ingat 3 penindas perjuangan dan perubahan. Selesai. Jadi kita pergi kepada nasionalisme yang seterusnya. Okey. Kita pergi kepada soalan dululah. Kita kena buat soalan dulu. Okey. Kita pergi ke soalan pertama. Mengapakah rakyat Amerika melancarkan revolusi Amerika pada 1776? Okey. Kat sini berdasarkan apa yang kita belajar, kita dah tahu dah jawapan dia apa dekat sini. Okey. Untuk apa? A. Menentang penjajahan asing. B. Membebaskan tahanan politik. C. Memperjuangkan hasrat umum. Dan D. Menambatkan pemerintahan beraja. Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah yes, menentang penjajahan lah. So, Amerika nak menentang penjajahan. A jawapannya. Okey. Seterusnya adalah dekat sini. Okey. Idea nasionalisme barat mencetuskan kesedaran dan kebangkitan, memperjuangkan kedaulatan negara yang apa? Ketiga-tiga ni. Keagungan Amerika dan juga Perancis. Kita kena cari, kalau soalan macam ni, kita kena cari apa persamaan ketiga-tiganya. Tapi ada 2 berbeza. Satu orang kata menentang raja. Satu menentang penjajah. Apa yang sama? Yang sama dekat sini, semuanya menekankan apa? Menekankan hak rakyat. Kita mesti menaikkan hak rakyat. So, jawapannya adalah A. Okey. Seterusnya. Senang kan bila kita dah belajar, kita rasa macam senang kan soalan ni kan? Senang tak? Alhamdulillah. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan bahagian B pula. Ini dia minta terangkan peristiwa tersebut. 3 markah. Revolusi keagungan. Kalau 3 markah, kamu kena bagi 3 poin sepatutnya. Sepatutnya kamu kena bagi 3 poin. Tapi boleh tak bagi lebih? Boleh bagi lebih. Bukan tak boleh, boleh. Macam saya cakap, nak jadi orang kata murid-murid pelajar sejarah, dia kena pemurah. Kena banyak bersedekah. Sedekah apa sedekah poin. Bagi lebih tak apa, kurang jangan. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok. Panjang kan kat sini? Okey, revolusi keagungan saya mulakan dengan kepala ayat. Revolusi keagungan bermula dengan penindasan Raja James setelah membelakangkan parlimen. Ada kamu terangkan. Semua yang saya terangkan tadi daripada penindasan mulakan. Penindasan, okey, siapa penindas dia, perjuangannya, lepas tu perubahannya dan setiap poin tu kamu bezakan mengikut penanda wacana. Itu penting. Sebab ini soalan bahagian struktur dan esei. Kalau soalan begitu, kalau minta terangkan, kamu kena buat dalam bentuk soalan, dalam bentuk ayat yang penuh. Kena ada kepala soalan, kena ada penanda wacana. Dan kalau kamu tengok dekat sini, setiap yang warna kuning ini adalah pembahagian markah untuk kamu. 1, 2, 3, 4, kira bersama-sama ya. 5, 6, 7, 8. Ada 8 je. Jangan lebih-lebih. Ada 8 je dekat sini. Okey, tapi kalau tulis lebih, potong markah ke se? Tak potong. Lebih tak apa, kurang jangan. Tapi janganlah lebih sampai kamu nak buat sampai 3 perenggan. Janganlah macam tu. Kena lebih. Kalau contoh 3 markah, bagi 4 atau 5. Okey, boleh dekat situ. Seterusnya, sama juga dengan revolusi Perancis. Saya tukar peristiwa je kat sini. Kamu guna je 3 per dekat sini. Revolusi keagungan, alright, pada 1688. Okey, jadi revolusi keagungan bermula dengan penindasan oleh Raja James yang membelakangkan okey, alright. Oh, ini yang tadi Okey, tak apalah. Kita pergi kepada yang seterusnya lah. Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu revolusi di Asia Tenggara ataupun nasionalisme di Asia Tenggara. Apa pula akronimnya kat sini? Ataupun dia punya teknik dia kat sini. Kalau tadi kita belajar tentang 3 per. Kalau dekat Asia Tenggara pula, kita pergi kepada akronimnya ataupun mantra, kita pergi peto peti. Apa tu peto peti se? Macam pelik je bunyi je, peto peti. Macam nama permainan dekat sini. Okey. So apa itu peto peti se? So peto peti ini merujuk kepada yang pertama, dia mesti ada penindas. Ingat, majoriti atau lazim. Orang kata nasionalisme yang berlaku, dia mesti ada penindas yang menyebabkan rakyat tu nak bangkit, berjuang.
dia mesti ada penindas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berbeza sikit dengan revolusi di England dan sebagainya. Yang kedua, dia mesti ada tokoh. Tokoh ini adalah pemimpin. Pemimpin yang nak menggerakkan. Dia nak menggerakkan perjuangan untuk menentang penindasan tersebut. Okey, jadi siapa pemimpin-pemimpin yang akan wujud? Okey, siapa tokoh-tokoh yang akan berjuang? Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang ni ada negara yang ada negara yang tak ada. Okey, iaitu persatuan. Persatuan inilah yang akan digunakan oleh tokoh untuk menentang penindasan tersebut. Dan kita tengok setiap tokoh-tokoh yang kita akan belajar nanti dia ada tindakan-tindakan dia, perjuangan-perjuangan dia yang berbeza. Dekat sini dia jadi P untuk penindas, TO untuk tokoh, P untuk persatuan dan T untuk tindakan pandai. Okey? Boleh ingat peto peti. Okey. Jadi kita pergi kepada peristiwa dekat sini. Sebelum tu kamu kena tahu ada 5 negara yang kamu kena tahu. Iaitu kita ada nasionalisme di Filipina, nasionalisme di Burma, nasionalisme di Vietnam, nasionalisme di Indonesia dan nasionalisme di Thailand. Tapi saya tak terangkan semua, saya terangkan beberapa sahaja dan jangan risau. Kalau kamu dah ingat peto peti tadi, 5 kamu boleh ingat sebenarnya. Jom kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu revolusi di Filipina. Ingat, first kita dulu, siapa penindas rakyat Filipina ni? Okey, jadi Filipina ini ditindas oleh penjajahnya. Alright, iaitu Spanyol dan Amerika Syarikat. Jadi dekat Filipina ni dia ada 2 penindas. Okey, jadi bila kita ada penindas, kita tengok pula siapa tokohnya dekat sini. Tokohnya ada 4 dekat sini. Saya tulis tokohnya dulu. Kita ada Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo dan Sergio Osmina. Jadi kita pergi one by one. Jose Rizal dahulu. Okey. Apa persatuan yang dibuat oleh Jose Rizal? Liga Filipina yang ditubuhkan untuk mendapatkan perubahan politik di negara Filipina. Alright. Dan macam mana cara dia menentang penindas atau penjajahan tersebut? Adalah menggunakan gerakan propaganda. Propaganda ni adalah apa? Adalah dia punya tindakan. Tindakan. Kata kerja. Tindakan. Okey. Gerakan propaganda untuk mendapatkan hak sama rata rakyat Filipina dan rakyat Spanyol. Dan yang seterusnya, perjuangan yang seterusnya adalah daripada tokoh Andres Bonifacio pula. Andres Bonifacio perjuangannya adalah menggunakan satu lagi persatuan. Tadi adalah berbeza. Persatuan Liga Bangsa, Liga Filipina. Sekarang adalah Persatuan Katipunan. Katipunan ini adalah persatuan yang bersifat radikal. Radikal ni maksud dia apa? Maksudnya perjuangan yang menggunakan kekerasan. Ekstrim kita panggil. Jadi pada waktu inilah Andres Bonifacio mula menuntut kemerdekaan menggunakan cara revolusi. Maksud kita kena datang, kita kena berperang dengan penjajah Spanyol pada waktu ini. Jadi tercetuslah revolusi Filipina yang dipelopori oleh siapa? Oleh Bonifacio dan juga Aguinaldo, kawan dia. Tapi yang menyedihkan, revolusi ini gagal. Tindakan mereka ni gagal. Allah, kalau gagal sir macam mana sir? Jangan risau. Perjuangan walaupun orang kata revolusi ini gagal, perjuangan nasionalisme masih belum habis lagi. Kita masih ada lagi beberapa tokoh lagi. Kita pergi kepada tokoh yang seterusnya. Sampai pula ke zaman Emilio Aguinaldo. Dan pada waktu itu apa yang berlaku? Emilio Aguinaldo ni mula fikir, macam mana kita nak menentang British, menentang penjajah ni dekat sinilah dia mula meminta bantuan daripada Amerika. Mula minta bantuan daripada Amerika untuk membebaskan negara Filipina daripada Spanyol. Tapi ini merupakan satu kesilapan tau. Nanti kita akan belajar. Alright. Dia telah minta bantuan Amerika. Berjaya tak dia membebaskan Spanyol? Berjaya. Tetapi kat sini yang menjadi dia punya benda yang tak best dekat sini. Okey? Dia mengisytiharkan merdeka. Lepas berjaya mengalahkan Spanyol. Tetapi kemerdekaan itu tidak diiktiraf oleh Amerika. Yang ni cakap dia minta tolong pada orang yang silap. Dia ingat Amerika macam best friend dia lah nak minta tolong. Tolong orang kata Filipina bebaskan orang kata Spanyol ni. Tapi apa yang berlaku rupa-rupanya Amerika pula nak jajah Filipina dekat sini. Nampak tak kat situ? Jadi perjuangan Emilio ni pun gagal. Dan yang terakhir adalah Sergio Osmina. Dan Sergio Osmina caranya lebih, orang kata lebih chill. Lebih bersifat sederhana. Menggunakan cara diplomasi, menggunakan cara politik sederhana, masuk dalam dewan, orang kata menjadi pemimpin nasionalis dan yang dilantik menjadi anggota Dewan Perhimpunan. Maksudnya dia gunakan cara betul. Dia tak gunakan cara yang ekstrim. Dia tak guna cara peperangan. Alright.
dekat sinilah tindakan dia lebih kita panggil sebagai lebih sederhana dan situlah perjuangan rakyat Filipina bersama dengan Sergio Osmila mula orang kata nampak dan mereka mula menuntut kemerdekaan. Dekat sini kamu nampak ada 4 tokoh penting dekat sini. Ingat ingat peto, peti. Tapi masih ada lagi beberapa persatuan yang kita nak tengok. Alright. Kalau nak tengok kita akan pergi kepada bahagian yang seterusnya nanti. Selesai, okey? Itu dia formula untuk senang faham nasionalisme. Memang belajar kejap je dah faham kan dengan PTTI ni kan? Jom belajar dengan PTTI secara online dalam program Seleko Saat Akhir SPM PTTI. Program ini dia akan cover topik-topik penting beberapa minggu sebelum SPM. Jadi layari www.ptti.my untuk dapatkan jadual dan info penuh. Seterusnya, kita akan sambung formula peta peti untuk negara Thailand dan Vietnam. Tapi sebelum tu kita kembali selepas ini dalam PTTI Penceritaan Akhir SPM. Layari ptti.my sekarang bagi Seleko Saat Akhir SPM. Layari ptti.my sekarang bagi Seleko Saat Akhir SPM. Belajar kejap dia dah faham. Bertemu kembali dalam PTTI Penceritaan Akhir SPM. Okey. Jadi tadi kita dah belajar kan 3 atau 2 lah. Kita ada revolusi ataupun nasionalisme di barat berkaitan dengan revolusi di keagungan, revolusi Perancis, revolusi Amerika. Kita belajar tentang teknik apa tadi? Yang pertama, 3 P. Alright. Lepas tu kita bergerak pula kepada negara lain pula iaitu nasionalisme di Asia Tenggara. Alright, dan kita belajar satu je tadi menggunakan teknik apa tadi? Petopeti. Macam nama permainan pula kat sini. Petopeti. Tapi ada beberapa lagi negara kita masih lagi nak sambung. Tapi sebelum itu, kita nak cuba jawab soalan murid-murid yang telah diberikan melalui WhatsApp. Okey. Jadi, tolong tengok. Okey. Jadi, Sir Rozi, adakah penting untuk pelajar menghafal setiap tarikh dan tahun dalam sejarah? Penting ke? Sebab kalau kita buka buku teks kan banyak betul tahun kan. Daripada page awal sampai hujung lah banyak betul tahun. 19 inilah, 20 inilah, 18 inilah. Perlu tak untuk kita ingat tarikh ni, Sir? Saya takut kalau saya tak ingat tarikh nanti kan. Nanti tak dapat markah. Sebenarnya tarikh tidak berapa penting. Tidak begitu penting. Alright. Yang penting adalah kamu tahu peristiwa tersebut. Contoh macam contoh kita bagi contoh kalau topik Perang Dunia. Okey. So, ada tahun-tahunnya. Setiap peristiwa tu dia ada dia punya phase dia, kronologi dia. Dan dia akan letak tahun. Okey? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak kita tak ingat tahun? Boleh tak, jadi masalah. Yang penting peristiwa tu kamu terangkan. Okey, Perang Dunia pertama bermula dengan sekian. Tak letak tarikh pun tak apa. Jangan streskan diri kamu untuk ingat tahun. Alright, kita nak belajar sejarah ni kita kena tenang. Kita kena tenang. Alright? Dan yang penting, bila kita menjawab, kita kena selalu bersedekah. Bersedekah apa? Jangan sedekah duit. Kita kena sedekah apa? Sedekah point. Alright? Tulis lebih tak apa. Tulis kurang yang tak boleh. Boleh kat situ Okey. Jadi, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Masih lagi menggunakan teknik petopeti dekat sini. Dan kita tengok kat sini masih lagi. Yang pertama, kita ada penindas. Alright? Yang menindas sesebuah rakyat tersebut. Yang kedua, kita ada tokoh, alright, yang akan menggerakkan atau memimpin rakyat untuk menentang penindasan tersebut. Dan yang ketiga, kita ada persatuan. Dan yang keempat, kita ada tindakan daripada tokoh-tokoh tersebut. Okey, boleh? Jadi kita pergi kepada yang seterusnya iaitu nasionalisme di mana? Kita pergi kepada nasionalisme di Thailand pula. Tapi Thailand ni kan dia special sikit tau. Kenapa dia special sedikit? Alright. Thailand ni kalau kamu nak tahu, dia adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah di Asia Tenggara. Kenapa Sir dia tak pernah dijajah, Sir? Tanah Melayu kena jajah. Indonesia kena jajah dengan Belanda. Tanah Melayu kena jajah dengan British. Filipina kita belajar tadi dijajah oleh siapa tadi? Oleh Sepanyol dan Amerika. Yes, dengan Amerika Syarikat. Jadi kat sini kenapa Thailand tak dijajah, Sir? Sebab Thailand ini dia mempunyai seorang raja yang sangat bijak tau. Dia seorang yang sangat bijak dan raja inilah yang mampu mengelakkan Thailand daripada kena jajah. Siapa raja yang hebat ni, Sir? Kita nak tahu juga ni.
Pelajar rumah nak tahu tak siapa raja ni? Nak tahu atau tidak? Nak, confirm lah nak. Okey, kita pergi yang pertama adalah kita terus pergi kepada tokoh. Kita tak cari penindas, kita cari tokoh dia dulu. Alright. Jadi tokoh yang menyebabkan Thailand ni tidak pernah ditindas adalah Raja Mongkut. Jadi Raja Mongkut ni macam mana cara untuk dia mengelak tidak dijajah, sir? Okey, caranya adalah kalau biasa, okey kita belajar sebelum ni kan. Kalau biasa, kalau kita ada penindasan, rakyat akan buat apa? Akan buat perjuangan, akan menentang penjajahan atau penindasan tersebut. Tapi Raja Mongkut ni dia berbeza. Dia ada orang kata dia beyond pemikiran dia. Okey, dia fikir macam, kita kalau lawan ni confirm tak menang ni. Macam mana ni kita nak elak daripada dijajah ni? Dekat situlah dia gunakan satu taktik, iaitu kalau kita tak boleh lawan, kita kena kawan. Pandai. Kat sinilah mereka telah menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara barat. Kalau kita negara barat dan kita menentang kan? Menentang dan sebagainya. Tapi Thailand dia tidak. Thailand dia buat apa? Thailand dia welcome. Masuk. Lebih kurang macam itulah. Jadi antara negara-negara yang orang kata yang menjalinkan hubungan baik dengan Thailand adalah British, Amerika dan Perancis. So dekat sinilah hubungan baik ini telah orang kata menyebabkan Thailand ini mampu menjalankan pemodenan menggunakan birokrasi barat. Jadi apa syarat dekat sini? Syarat kamu tengok. Alright. Dekat sini Raja Thailand telah orang kata menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara barat. Betul. Dan kita tahu negara barat ni mereka nak hasil bumi. Jadi bila berada orang kata di Thailand ini, dekat sinilah Raja Thailand telah buat satu deal, satu perjanjian dengan negara-negara barat yang mana Raja Thailand tak kisah untuk membawa masuk apa bentuk pemodenan dalam negara Thailand. Tapi yang penting kedudukan dan kedaulatan negara dan kedaulatan raja itu perlulah dipertahankan. Jadi ini perjanjian yang dibuat. Dekat situlah kenapa kita tengok adanya pemodenan. Raja Thailand atau Raja Mongkut ni tak kisah pemodenan ini dibawa masuk. Dia tak kisah ada banyak penasihat barat, ada 80 penasihat barat dibawa masuk daripada tiga-tiga negara ni dalam sektor kewangan, dalam sektor tentera, polis dan sebagainya. Dia tak kisah untuk bawa masuk bentuk membawa masuk sistem pendidikan barat, membawa guru-guru barat dalam negara Thailand. Dia tak kisah. Yang penting kedaulatan negara dia dijaga oleh negara barat. Faham tak kita? Ini kita panggil sebagai hubungan diplomatik atau hubungan baik. Nampak tak betapa orang kata pemikiran Raja Mongkut ni sangat orang kata beyond. Alright. Sebab tu saya kata dia berwibawa dan juga bijak dekat sini. Dan kebijakan Raja Mongkut ni diteruskan oleh pemerintah atau raja seterusnya, iaitu Raja Chulalongkorn. Masih lagi tokoh dekat sini. Dekat sini apa yang Raja Chulalongkorn buat? Tindakannya, T-nya adalah kita tengok dia teruskan pemodenan dan dasar terbuka. Dia masih lagi menjalankan hubungan baik dengan negara-negara barat ini, dan tindakan inilah yang menyebabkan negara Thailand kekal bebas daripada penjajah. Nampak tak? Bila kita ada pemerintah yang bijak dekat sinilah, dia mampu untuk menjaga kedaulatan negara dia. Faham dekat sini? Maksudnya, dia orang ni tak ada nasionalisme lah sebab dia orang tak kena tindas lah, sebab dia orang ada raja. Jawapannya tidak juga. Sebab kat sini kita akan belajar tentang siapa penindasnya. Tak semua raja-raja di Thailand ini adalah raja yang kata yang bijaksana. Ada raja yang kadang-kadang yang lemah dalam pentadbiran. Dekat sinilah nasionalisme itu mula nampak bila pemerintahan ataupun bila datangnya pemerintahan seorang raja ni selepas Raja Mongkut dan juga Raja Chulalongkorn, iaitu kita panggil sebagai Raja Vajiravut, kita panggil. Dan Raja Vajiravut adalah seorang raja yang berkuasa mutlak. Jadi dekat sini tokoh yang menentang Raja Vajiravut sini adalah Nai Pridi dan juga Pibo Songgram. Okey, seorang tokoh. Jadi tokoh ini yang tak suka dengan orang kata Raja Vajiravut ni. Kenapa, sir? Sebab Raja Vajiravut ini dia penindas, dia lemah dalam pentadbiran. Jadi rakyat Thailand mula fikir, kenapa Raja Vajiravut ini tak sama macam Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn dan sebagainya. Dekat sinilah rakyat mula bangkit. Barulah adanya perjuangan, nampak tak? Barulah adanya tindakan dekat sini. Tindakan dengan mereka menubuhkan Parti Rakyat, sebuah persatuan, ingat persatuan, dan persatuan inilah yang telah dipimpin oleh Nai Pridi dan Pibo Songgram untuk mencetuskan revolusi Thai. Untuk mencetuskan revolusi Thai, dan revolusi Thai inilah yang telah berjaya. Orang kata menukar konsep atau sistem pemerintahan raja mutlak yang dipegang oleh Raja Vajiravut sendiri kepada konsep raja berperlembagaan. Macam
macam kita belajarlah tadi pemerintahan Raja Mutlak tukar kepada Raja Perlembagaan tadi. Ada tak? Ada kan? Ingat tak nasionalisme di barat tadi kita belajar? Alright, di mana? Di revolusi revolusi keagungan. Lebih kurang samalah. Mereka masih inginkan raja tapi mereka nak sistem raja itu berubah dari konsep Raja Mutlak kepada Raja Berperlembagaan. Tapi selesai tak tersa? Jawapannya belum lagi. Kenapa belum selesai? Sebab penindasan itu datang juga daripada golongan kapitalis barat dan juga Cina. Alright. Jadi gini adalah golongan-golongan pelabur yang menguasai ekonomi di Thailand. Jadi ini telah menindas rakyat-rakyat di Thailand dekat sini. Jadi apa yang berlaku? Perdana Menteri Thailand iaitu Pibul Songgram telah menyekat orang-orang Cina dan barat ini daripada menguasai ekonomi supaya dapat memfokuskan kepada orang-orang Thailand. Nampak tak? Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, tindakan daripada tokoh ni juga, ini bila sampai satu lagi zaman penjajah, iaitu penjajah Jepun. Bila sampai zaman Jepun kan, Jepun ni pun mula melakukan penjajahan semasa Perang Dunia Kedua. Alright. Semasa Perang Dunia Kedua, bab yang ketiga kamu dah belajar. Okey. Jadi bab yang ketiga kamu dah belajar. Okey, Jepun datang menjajah Asia Tenggara. Datang jajah dan Thailand menggunakan resepi yang sama sebagai resepi yang sama. Kita perlu menjalinkan hubungan yang baik. Dia bekerjasama dengan Jepun mengelak dari penjajahan. Nampak kat sini bagaimana Thailand mengekalkan negara dia tidak dijajah. Bila ada negara luar nak menjajah negara dia, dia buat hubungan baik. Dia buatkan orang kerjasama dan sebagainya. Dan itu reason kenapa Thailand ni tidak pernah dijajah. Okey, faham dekat situ? Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya, nasionalisme di Vietnam. Okey, ingat betul peti. Okey, penindas ada tulis kat sini iaitu Perancis. Alright, dan apa tokohnya kat sini? Ada dua tokoh penting dekat sini, iaitu kita ada Nguyen Tai Hoc dan Ho Chi Minh. Yang mana kedua-duanya telah berjuang menggunakan iaitu persatuan, iaitu persatuan yang ditubuhkan Nguyen Tai Hoc orang kata menubuhkan Persatuan Vietnam Quoc Dang Dang VNQDD, alright, dan Ho Chi Minh menubuhkan Parti Komunis Vietnam. Tapi kita nak pergi yang pertama dahulu, iaitu Nguyen Tai Hoc. Jadi, apa konsep tindakan yang dilakukan oleh Nguyen Tai Hoc adalah cara perjuangan menggunakan persatuan ini adalah menggunakan konsep demokrasi. Okey. Jadi, Nguyen ini dia nak menghalau ataupun nak menumpaskan penjajah Perancis menggunakan pemberontakan 1930 dan tujuannya adalah untuk mengusir Perancis dari negara Vietnam bagi mendapatkan kemerdekaan dan wujudkan Republik Vietnam. Tapi yang menyedihkan kat sini, perjuangan Nguyen Tai Hoc gagal. Okey, yang mana Nguyen Tai Hoc telah ditangkap dan dibunuh dekat sini. Tapi perjuangan nasionalisme belum tamat lagi dekat sini. Sebab perjuangan diteruskan oleh tokoh yang seterusnya, iaitu Ho Chi Minh. Jadi Ho Chi Minh memperjuangkan nasionalisme menggunakan Parti Komunis Vietnam, alright, menggunakan konsep ideologi komunisme. Jadi konsep ideologi komunis ini adalah yang telah mencetuskan revolusi 1945 untuk menentang Perancis dekat sini. Dan adakah dia berjaya? Yes, Ho Chi Minh berjaya. Alright, revolusi 1945 dan dia telah berjaya untuk mengisytiharkan kemerdekaan kepada Vietnam Utara. Maksud separuh daripada Vietnam itu berjaya dimerdekakan oleh Ho Chi Minh dan beliau dilantik menjadi presiden pertama. Faham dekat sini murid-murid di studio? Faham. So itu adalah bagaimana orang kata peristiwa nasionalisme di Vietnam menggunakan teknik peti. Alright. Jadi itu saja untuk nasionalisme Vietnam. Selesai. Kita pergi kepada yang seterusnya, soalan. Okey. So bagaimana tokoh berikut menggerakkan nasionalisme di Filipina? Ini muka Jos Rizal kalau kamu nampak. Alright. Inilah orang kata tokoh perjuangan di Filipina. Alright. Jadi bagaimana tokoh tersebut menggerakkan nasionalisme di Filipina? A. Menggerakkan revolusi. B. Melaksanakan pemulihan agama. C. Mempelopori gerakan propaganda. Dan D. Mengadakan pemuafakatan parti politik. Apa jawapannya? A, B atau C atau D, murid-murid? Pandainya. Boleh ambil pentafsiran dah esok ni. Okey.
So jawapannya adalah C, mempelopori gerakan propaganda. Okey. Seterusnya, dah ready untuk seterusnya? Ready. Okey. Kita pergi kepada ini pula. Apa sumbangan tokoh nasionalisme berikut terhadap Vietnam? Dia bagi lagi gambar dekat sini. Ini adalah gambar tokoh di Vietnam iaitu Ho Chi Minh. Jadi A, menubuhkan persatuan belia budak. B, melancarkan gerakan propaganda. C, mengisytiharkan kemerdekaan. Dan D, memelangi pilihan raya. Apa jawapannya budak-budak di rumah, di studio? C lagi. Korang tentam tak C semua ke apa? Tadi pun C juga. Betul. Jawapannya adalah C. Betul. Mengisytiharkan kemerdekaan. Baru je kita belajar tadi. Okey. Seterusnya, kita pergi. Apa perbezaan perkembangan nasionalisme di Thailand berbanding dengan Asia Tenggara yang lain? Dia tanya, what is so different? Apa yang differentnya antara Thailand dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain? Apa jawapan dia dekat sini? A, menentang penjajahan Barat. B, mempertahankan kemerdekaan. C, memperjuangkan kemerdekaan. Atau D, menghalang dasar imperialisme. Imperialisme tu maksud apa? Imperialisme ni maksudnya penjajahan. Buat siapa yang tak tahulah. Okey. Jadi apa jawapan dia kat sini? Sir, saya confuse lah sir. Antara B dengan C macam sama je. Apa beza mempertahankan dan memperjuangkan? Berbeza. Mempertahankan adalah kita belum kena jajah dan kita protect. Kita protect daripada negara kita daripada tidak dijajah. Memperjuangkan adalah negara kita dah dijajah. Kita nak memperjuangkan kemerdekaan. Di Thailand dekat mana satu sir? Mempertahankan ke atau memperjuangkan? Mempertahankan sebab dia tak kena dijajah. Dia protect negara dia daripada kena jajah. Nampak tak? Sebab dia belum dijajah. So jawapannya adalah B, pandai. Okey. So seterusnya adalah masih lagi pasal Thailand. Mengapakah? Okey, dia bagi jadual kat sini Raja Mongkut dan juga Raja Chulalongkorn. Mengapakah tindakan tersebut diambil oleh baginda berdua? Kenapa Raja Thailand ini memodernkan negara dan mengamalkan dasar terbuka ya? Kenapa ya? Apa jawapan dia? Adakah A, B, C ataupun D? Apa jawapan dia tadi? Reason utama dia untuk apa? Jawapan dia adalah B, untuk mengekalkan kedaulatan. Mengekalkan kedaulatan negara ni maksudnya juga adalah mengekalkan kemerdekaan lah. Sebab itu yang special Thailand ni. Okey. Dan soalan seterusnya kita pergi kepada tokoh. Dia kata namakan dua tokoh dekat sini. Tokoh pentadbiran, dua markah. Kamu boleh buat dalam bentuk poin sebab dia kata nyatakan. So dekat sini tokoh ada dua je kita lihat, tokoh pemilihan Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Dan B, kita pergi kepada B. 4 markah. Jelaskan pemodenan. Kamu terangkan semua bentuk pemodenan yang dibuat oleh Perancis, oleh Thailand sebelum ini. Okey, ada markah dekat sini. So kita tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Cukup tak? Lebih ke kurang? Cukup. Alright. Dan yang terakhir, kita pergi kepada huraikan gerakan nasionalisme di Vietnam. Sama juga. Yang penting sebenarnya nak menjawab soalan sejarah ni senang sebenarnya. Yang penting kamu ikut teknik menjawab yang betul. Gunakan kepala soalan, gunakan orang kata penanda wacana dan gunakan petau peti tadi. Susun. Pe, to, pe, ti, siapa. Susun je. Macam membuat puzzle kan? Macam tu sahaja. Jadi kat sini lebih 6 markah saya bagi lebih daripada 6 dekat sini. Nampak dekat situ? Jadi itulah bagaimana kita nak belajar tentang nasionalisme di Asia Tenggara. Saya harap kamu dapat sesuatu dalam kelas saya pada hari ini. Selesai. Wah, sejarah tiba-tiba jadi senang kan? Daripada esei, saya tahu banyak form 5 dekat sini yang struggle dengan nak buat esei sejarah tu susah sangat kan? Jadi sebenarnya menggunakan teknik yang dikongsikan oleh Sir Rozi ni, dia akan jadi mudah je kan? Kan best kalau dapat belajar hari-hari dengan PTTI kan? Nak tahu macam mana? Anda boleh layari laman sesawang www.ptti.my untuk dapatkan info penuh program online PTTI. Nama dia apa sir? Seleko Saat Akhir SPM PTTI. Program Seleko Saat Akhir ni akan bantu anda ulang kaji subjek SPM daripada kosong beberapa minggu sebelum SPM. Jadi kena cepat sebab tempat tinggal sikit lagi. 1,000 pelajar yang terawal sahaja kita buka this program. So, seharap episod kali ini dapat bantu anda dalam persediaan menuju ke SPM. Ingat, belajar sekejap je dah faham dengan PTTI. Sekali lagi, saya Seris dan ini adalah Sir Rozi. Hingga kita berjumpa lagi untuk episod yang seterusnya setiap hari Sabtu dan Ahad 10 pagi hanya di NTV7.